surau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wasahbihi. Dalam rundingan saya dengan Cik Said Roslan kita, saya kata carilah yang heavyweight. Jadi saya ni lightweight je. Jadi nampak kayanya dia tak yang lightweight juga. Saya featherweight pun tak sampai. Jadi itulah habuan daripada kepada tuan-tuan, nampaklah yang lightweight sahaja. Hadirin hadirat sekalian, sebenarnya pada tahun yang ke-10 Nabi berdakwah. Nabi berdakwah 23 tahun Nabi berdakwah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dalam tahun yang ke-10 itu memuncaknya tekanan-tekanan, sehingga tahun itu disebut sebagai tahun kesedihan, tahun duka cita, Amul Huzun. Amul Huzun. Quraisy diboykot, Bani Hashim diboykot, sehingga sukar untuk maknanya makan dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama kematian, kewafatan Khadijah yang menjadi tulang belakang kepada dakwah, dan kemudian kematian pula pak saudara Abu Talib yang tidak Islam tetapi memberikan ihsan perlindungan dengan pengaruh politik yang ada, kuasa yang ada padanya untuk mempertahankan Nabi daripada diganggu secara fizikal. Tiba-tiba wafat dua orang ini, Nabi rasa sangat-sangat duka cita. Sehingga nampaknya tahun ini, tahun yang ke-10 ini, tak ada cara untuk berdakwah di kota Mekah, sebab sampai ke tahap mereka sudah berani mengusik jasad Nabi. Sebelumnya mereka segan pada Khadijah dan segan pada Abu Talib. Jadi kali ini Nabi sedang sujud menghadap Kaabah, tiba-tiba mereka letak isi perut unta, segala yang jijik di atas belakang Nabi, sehingga Nabi tak boleh nak bangun. Kelihatan daripada jauh anaknya Fatimah berlari-lari untuk menyelamatkan ayahnya sambil memanggil-manggil nama ibunya, ya Ummah, ya Ummah, wahai Ma, wahai Ma. Maknanya kalau adalah umminya takkan berlaku demikian. Tetapi wafat Khadijah pada tahun yang ke-10 itu menyebabkan orang berani mengusik jasad Nabi, sehingga akhirnya mereka meletakkan maknanya segala isi perut unta dan segala yang menjijikkan ke atas belakang Nabi yang sedang solat. Nabi teringat bahawa dalam pesanan ibunya Aminah pernah berpesan, kalau apa-apa jadi kepada kamu wahai Muhammad, pergilah ke Bani Saqif nun di Taif nun, jauh, jarilah. Maknanya di sana ada perlindungan, ada saudara mara kita, carilah maknanya perlindungan pada Bani Saqif di Taif. Jadi Nabi sebenarnya isunya bukan isu peribadi, isunya ialah Nabi nak mengembangkan dakwah. Nampaknya Mekah sudah tidak subur dan nampaknya tulang belakang dakwah sudah patah, kemudian yang melindungi Nabi sudah tidak ada. Barangkali kalau buat strategi outsource, outreach, pergi ke Taif, barangkali ada tapak baru. 7 hari 6 malam duduk di Taif berdakwah pada pembesar-pembesar, sebab di belakang pembesar ada pengikut-pengikut. Hari yang ke-7 mereka halau Nabi keluar daripada Taif, dengan batu-batu sampai berdarahlah Nabi dihalau keluar daripada bumi Taif. Nabi yang ditemani oleh Sayyidina Zaid Ibnu Harithah, yang mana Sayyidina Zaid ini menjadi peris. Jatuh Allah nasib baik bukan gempa bumi. Dah teringat pula gempa bumi kemarin. Gimana? Di Riau, di Riau. Padang Sumatera Barat. Jadi maknanya apabila Nabi pergi ke sana, rupanya Taif juga tidak subur waktu itu, tidak subur untuk menerima dakwah Nabi. Bahkan mereka balas kebaikan-kebaikan dengan kejahatan-kejahatan, sehingga Nabi terpaksa lari
yang mana Sayyidina Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi itu, melindungi Nabi daripada terkena batu-batu yang dilemparkan. Tapi sampai juga, singgah juga batu yang dilemparkan. Bila Nabi nak balik semula ke Mekah, udah orang Mekah tak bagi masuk. Ya, orang Mekah sudah anggap dia sudah meninggalkan Mekah dan tidak layak lagi, tak bagi dia visa pula. Ya. Maka nasib baiklah seorang kafir namanya Mut'am ibnu Adi, diambil di tangan Nabi, kemudian dipegang, dibawanya ke Kaabah, kemudian dipegang ke lampu Kaabah. Dia kata, ana ya ma'syar Quraisy, ya ma'syar nas, ana kafilu Muhammad, wa man adha Muhammad faqad adhani. Sungguh aku ini adalah penjamin, ya, garantor lah. Kafil itu ialah maknanya garantor. Aku penjamin Muhammad. Siapa yang ganggu Muhammad, seolah-olahnya dia mengganggu aku, kata Mut'ab ibn Adi. Maknanya mereka punya semangat kabilah yang kuat. Maknanya kalau siapa ganggu Mut'ab bin Adi, kabilahnya akan bangun untuk mempertahankan Mut'ab ibn Adi. Semangat mereka all for one, one for all. Ya, masa itu cukup kuat semangat dia. Jadi jangan kau mengganggu. Siapa yang ganggu, seolahnya dia ganggu aku, dan siapa yang ganggu aku, maknanya bahawa akan menghadapi risiko daripada kabilah Mut'am ibn Adi. Atau malam kejadian tu, Nabi tak berani tidur di rumahnya. Macam-macam boleh berlaku, kemungkinan, risiko yang terpaksa diganggu. Sebab itu dalam riwayat Sayyidatina Aisyah, Nabi tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani, ummi ba'da ummi. Adalah Ummu Hani itu adalah ibuku setelah ibuku. Maknanya setelah wafatnya Aminah, maka Nabi dibela sekejap oleh mak saudaranya, namanya Ummu Hani. Ya, sebelum diambil oleh datuknya, ya, sebelum diambil oleh datuknya Abdul Muttalib, kemudian Abu Talib. Jadi maknanya di situ bahawa Nabi pernah dipelihara seketika oleh Ummu Hani, mak saudaranya. Jadi malam kejadian tu, Nabi tak tidur di rumah. Kenapa? Ada risiko akan jadi macam-macam. Ada menumpanglah simpati, menumpanglah teduh di rumah mak saudara. Macam kita lah, bila dah jadi yatim, ya, atau mana lagi nak pergi kalau tidak mak saudara. Itulah pun tempat kita nak menumpang teduh. Antara jaga dengan tidur, di bulan Rejab tahun yang ke-11, ya. Bulan Rejab ni ialah bulan yang ke-7 dalam maknanya susunan kronologi bulan Islam, ya. Bulan Rejab ialah bulan yang ke-7, Syaban yang ke-8. Kita dah masuk Syaban tu. Ya, dah masuk Syaban, dan Ramadan bulan yang ke-9. Jadi kejadian itu berlaku, ya, dalam suasana, kalau bahasa Peraknya, rentan ni macam mana sedih, perlakuan kebiadaban, kejahatan, ya, yang diperlakukan umatnya terhadap dirinya, sampai terpaksa menumpang di rumah mak saudara. Nak masuk ke Mekah terpaksa nak ada kafir, garantor, iaitu Mut'am ibnu Adi yang kafir. Jadi nampaknya Islam tidak subur di kota Mekah. Itu yang Nabi Awrish dan Awsas ke Taif itu, nampak gaya Taif pun nampak gaya dia tak mengambil juga. Allah kata tak pergi dah. Pak Londo. Jadi nampak gaya tak pergi. Balik pula, nak balik masuk kota Mekah pun tak dapat visa. Oh Allah. Jadi sebab itulah malam tu dalam suasana rentan dia tadi, dalam suasana duka cita, dipanggil humumud dakwah. Dr. Muhammad Al-Ghazali panggil duka cita itu, tekanan itu dipanggil humumud dakwah ini. Ya, maknanya bagaimana Nabi sendiri merasakan tekanan itu. Tiba-tiba dalam keadaan celik jaga tu, terasa datang balik malaikat. Ataniyal malak Jibril kali kedua lagi. Kali pertama masa umurnya 6 tahun kemarin. Kali yang kedua lah. Dalam riwayat Anas bin Malik, malakani, 2 malaikat bawa Nabi untuk pergi ke maknanya Bi'ru Zamzam, untuk dibedah dadanya, untuk dibersihkan hatinya. Ibarat kita nak menghadap orang-orang besar,
atau takkan dia selemui je, beripel sikit misal janggut ngapa atau nak ajak orang besar, apatah lagi yang maha besar. Tapi yang nak di-repair tu ialah hati. Jangan hanya repair yang di luar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang rupa kamu, Allah pandang hati. Jadi sebab itulah maka dibedah untuk dibersihkan hati dengan air Zam-Zam. Kebetulan saya ada cerita dulu gambarnya. Bila saya pergi ke hospital di Riyadh, hospital di Jeddah, hospital di Mekah, ada stok air Zam-Zam di hospital. Saya tanya untuk minum ke? Tidak, dia kata dressing. Bila mana ada pembedahan, kami guna air Zam-Zam ini mempercepatkan sembuhnya. Itu kelebihan barakah yang ada pada air Zam-Zam. Baik. Jadi dibedah hati Nabi. Proses ini yang kita sebut dalam ilmu tasawuf, iaitu tahalli, membebaskan hati ini daripada dengki, takabur, sangka buruk, tamak, maknanya riya, takabur, ujub. Bebaskan, bersihkan. Mana mungkin kita ini menghantarkan diri kita kepada Allah, dalam hati ada fi qulubihim marad. Semayang juga, tapi dengki nombor satu, sangka buruk nombor satu, tekebur cakap Melayu. Arab sebut takabur. Itu kita sedap menyebut tekebur, lantok. Dengan riaknya, dengan ujubnya, ini semua akan menjadi penghalang dan pendinding kepada kita untuk menghampirkan diri kita kepada Allah. Walaupun kita semayang, tapi kalau dah hati itu banyak penyakitnya, tak mahu semayang pun lesyo, orang rasa tahu, orang semayang atas sikit lesyo. Kalau tak tahu, habis cerita. Kalau tak tahu, berhenti dia jadi orang Perak. Kenapa? Dah laksa Perak melantok, udah nasi lemak Perak melantok, bubur Perak melantok, tak tahu juga lesyo. Kenapa? Tukarlah negeri lain, ambil bangsa Johor. Contohnya Jadi maknanya di situ kita lihat bagaimana dibersihkan hati Nabi dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian daripada situlah dikatakan dibawa ke Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ada dua benda, lailan kemudian masjid. Ini very significant. Apa dia? Kalau kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah malam pun, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, kan? Di antara malam itu maka bangunlah untuk kamu bertasbih, untuk kamu bersujud, dan untuk kamu memohon dan bermunajat dengan Allah. Maka dengan sebab itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau meroluh duit tenang ni, kena berjaga malam. Allahu Akbar. Ini yang payah ni tak? Qiyamul lail ni yang banyak niyamul lail. Niyam tu tidur. As-salatu khairum minan naum, kata di bilik pula panjang naumnya. Udah sambung tidur. Sembahyang lebih baik pada tidur. Kata udah langsung nak kubur. Sepatutnya tak boleh panjang, pendek, tegas. Jangan panjang naum. Bila didengarnya dia mau tidur. Dia mau tidur. Baik, balik cerita gitu. Maka mau tidak mau untuk menghampirkan diri kepada Allah, malam adalah merupakan masa yang sangat strategik untuk mendampingkan diri kita kepada Allah. Dan lagi satu, masjid mau tidak mau qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Boleh saja Allah Ta'ala bawa Nabi terus ke Sidratil Muntaha, tapi tak maunya. Mau tidak mau, orang yang nak mendampingkan diri kepada Allah, hatinya mesti ada, jiwa masjid tu mesti ada. Sebab itu kita dulu asal nak ke Kuala Lumpur, bila jalan lama dulu kita dah set dah. Singgah Tapau, singgah ke Lumpang, singgah Rawang, mana masjid nak singgah?
kira tiko dengan siang je. Tak, masa tu kita tak ada R&R atau belakang tu kawan dengan stikernya, dengan siangnya, terpuenya. Lampu sedap kedah masa tu. Tak? Bila sampai Kuala Lumpur dah terlepi. Sampai Kuala Lumpur tu dah terlepi. Tak? Tapi kan kita singgah kapal, kita singgah ke Lumpang. Ini orang yang ada hatinya ada masjid. Sebab itu dia katakan orang mukmin dalam masjid bagaikan ikan di dalam air, sedangkan orang munafik dalam masjid bagaikan burung dalam sangkar. Tak selesa, nak keluar cepat sangat. Imam tu panjang benuh beritnya. Dia nak lerai, nak cepat. Ibarat maknanya burung dalam sangkar. Kan kita tengok macam mana burung melupur, pagi-pagi hari lagi dah melupur. Nak keluar, seksa dalam sangkar tu. Sebab itu kan ada lagu ni. Tuan-tuan ni warak tak dengar. Saya dengar lagu Emilia Contessa. Engkau lah dekat burung dalam sangkaran, batinku nangis penuh siksa kan. Riwayat tertulis penuh dengan tetesan air mata. Itu kena siap pentas lain. Maknanya orang yang duduk dalam penjara, dalam sangkar ni menderita. Jadi orang munafik tak selesa dia duduk dalam masjid dia kira nak hibur je. Cukuplah habis. Tapi orang mukmin dalam masjid bagaikan ikan di dalam air. Ngenok dia tak? Seronok je dia. Bodoh lentuknya sama besar pulau. Ikan tu seronok je. Kalau ada ikan yang tak gemuk air, itu nak tumpah dia tu ikan tu. Itu ikan nak tumpah dia tu kalau tak gemukkan air. Jadi orang mukmin begitu. Dia rapat dengan masjid. Sehingga kalau nak pilih rumah pun, dia bukan hanya tengok brosur. Tanya ada ke masjid dekat, masjid ni hidup ke tak hidup, ada ke program dan sebagainya. Itu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kan 7 golongan tu yang akan dapat perlindungan Allah di padang mahsyar. Sab'atun yuzilluhullah yawma la zilla illa zilluh. Kan antaranya ialah orang yang qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jadi Nabi boleh saja dibawa terus ke Sidratul Muntaha, tapi tak boleh. Nabi tidak diperlakukan demikian. Sebaliknya ialah dibawa dulu ke masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, wa utiya bil buraq dunal baghal wa fawqal himar. Kata Nabi dalam hadis Bukhari, diuraikan oleh Sayyidina Malik Ibn Sa'sa'ah. Katanya bahawa besarnya tak ada besar sangat, katanya atas sikit daripada keldai, bawah sikit daripada baghal. Jadi tak ada besar. Tapi katanya dan di melangkah sampai ke hujung kaki langit. Perkataan buraq saya dah sebut dah sini, tapi 4 tahun sudah. Datangnya daripada perkataan barq. Barq ialah kilat, sepantas kilat. Maknanya kepantasan waktu itu ialah kepantasan kuda, akan sampai dalam masa 2 bulan. Tapi Nabi tidak melalui kepantasan kuda, kepantasan cahaya. Kalau kita tengok dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala sebut wa ra'dun wa barqun. Wa ra'dun tu waw tu dan, ra'dun tu ialah buruh, wa ra'dun wa barqun dan kilat. Daripada barqun timbullah buraq. Jadi kepantasan buraq itu, sebab itu Nabi sebut sekali dia melangkah sampai ke hujung langit, punyalah cepat. Atau kita pun dah mengaji dalam sains bagaimana speed of light, bagaimana kepantasan cahaya dalam 1 saat, berapa dia boleh pergi kilometernya, sampai 3,000 lebih kilometernya dalam masa 1 saat. Sebab itulah sampai cepat. Baik. Maka Nabi pun naiklah buraq, ditemani oleh Jibril alaihissalam. Ini juga ada kepentingannya, ada dia punya hikmahnya dalam hidup kita ni. Jangan seseorang. Beliau ada murabbi kita, beliau ada muallim kita, beliau ada orang yang mengasuh kita. Nabi sendiri diasuh, dididik oleh Jibril alaihissalam. Sebab itu Nabi dikata Nabiyul Muayyad. Ya muayyad, ya mumajjad. Apa makna muayyad? Itu yang dibantu, yang disokong, ada berteman. Oleh kerana itu
dalam kita menganut agama Islam tak boleh buat kerja seorang-seorang. Itu yang kita buat program bersama dengan surau dan organisasi yang lain. Sebab buat kerja Islam ini nature-nya ialah berjamaah. Tak mahu buat kerja seorang. Ya, dia tak boleh one man show, tak boleh. Ya, tu dimatiin one man show tu. Ya. Baik. Jadi ada temannya iaitu Jibril alaihi salam bawa dia berjalan. Sebab itu disebut usriyabi, dibawa berjalan aku ini Lailatul Isra, ya, pada malam Isra bi Jibril, dengan Jibril. Sehingga mula-mula tempat bahyang di satu tempat, kata di Jibril, turun sini, buah kita semayang. Tidak cakap perak pula, jadi buah senang, tak? Dia faham bersih. Lepas Nabi semayang 2 rakaat, kerana itu arahan Jibril, toleh kanan, toleh kiri. Apa pula nama tempat ni, ya Jibril? Ya, ma hadzal makan ya Jibril? Maka Jibril kata, hadza, ya, hadhihi Taibah wa hadhihi darul hijrah. Subhanallah. Ada 2 tu. Soalan satu, jawabnya 2 weh. Hadhihi Taibah wa hadhihi darul hijrah. Apa makna Taibah? Taibah ni tempat yang subur. Patutlah tengok kiri kanan, ada pokok tamar. Wa hadhihi darul hijrah. Tambahan daripada soalan itu, ada value added-nya. Apa dia? Inilah tempat negeri hijrah esok. Ini mudah tu. Mekah tu tak ada harapan, Taif tu tak ada harapan. Sini tu. Ibarat kita berniaga di kampung, dah 25 tahun niaga. Tak ada diuntung banyaknya, atau boleh lah hidup. Yang banyaknya buku 35. Tiba-tiba orang bawa kita Medan, ke satu Medan. Hai mak, lawa benar kedai-kedai ni. Inilah tempatnya. So mereka teman bagi tempat mereka berniaga di sini. Seronoknya. Itulah tempat ni elok penuh, kelilingnya ada taman-taman dan sebagainya. Jadi Nabi rasa macam tak ada potensi Mekah ketika itu, ya. Dan Taif tak ada potensi. Jadi bila ditunjukkan, ini yang putih kata managing the future, ya, pengurusan masa depan. Anak-anak kita tanya, kamu nak jadi apa? Kita bawa dia ke universiti, ke mana tempat yang dia boleh membina karier dia. Ayo, maknanya jangan duduk Mekah tak ngombek, ya tak? Jadi tunjukkan kepada dia masa depan dia. Jadi maknanya Nabi dibawa ke Darul Hijrah, Taibah. Ya Taibah, ya dawa ayyana, ishtaqnani, ya hawana dana. Masa lagu ini dialunkan oleh Sulis. Itu Sulis muda lagi lah, budak lagi. Sekarang jangan, dia dah ada anak weh. Jadi masa dialunkan lagu ini kan dipaparkan Madinah Al-Munawwarah. Ya Taibah, ya dawa ayyana. Dawa tu ialah ubat, dawa. Ayyana ialah penyakit. Maksudnya kita ni yang susah hati ke, gelisah ke, resah ke, bila tengok Madinah tu hilang segala gelisah, segala resah kita, tak ada dah. Kalau tidak kita tu rasa gelisah, sampai berlagu lagi gelisahnya. Tak ada. Bila tengok ke Madinah tu hilang gelisah kita. Itu dipanggil dawa ayyan. Ishtaqnani, kami rindu kepadamu wahai Madinah. Ya hawana dana, wahai kecintaan yang menggamit kami. Itu yang kita bila duduk Madinah tu, ya Allah. Lain perasaan kita, ya. Jadi hadhihi Taibah, kata Jibril, wa hadhihi darul hijrah. Kita berada dalam suasana yang gelap, Nabi berada dalam suasana yang gelap dalam dakwahnya. Tiba-tiba nampak cahaya di hujung terowong. Dia jalan keluar. Nampaknya sudah mula digagaskan dan dibayang-bayangkan masa depan, iaitu Madinah, yang ketika itu disebut sebagai Yathrib oleh orang-orang Arab, ya. Tetapi di sisi para malaikat, tempat itu disebut Taibah, tempat yang subur. Jadi sebab itulah Nabi tukar nama itu Yathrib kepada Madinah Al-Munawwarah, yang bercahaya dengan petunjuk, ya, yang bercahaya dengan hidayah petunjuk, ya. Itu dipanggil Madinah, bandar yang bercahaya.
Sebab itu memberikan impact kepada penduduknya bahawa cahaya yang dimaksudkan ialah cahaya petunjuk dan cahaya hidayah. Ya. Bila dah habis di situ, kemudian perjalanan kedua, itu dah satu suntikan. Ya tak? Maknanya rupanya dakwah dia ada masa depan. Jadi dia rasa lega. Kan kita begitu, bila dah kena suntik yang pertama tu, ayo kemana selesai weh. Kemudian suntikan yang kedua, zaman nyuntik. Dibawalah di persesiran, ya, di persesiran pantai Laut Merah tu. Tercium lebah wangi. Itu dia raihah, ya, raihah atirah Masyitah binti Fir'aun. Dibawa, lalu Nabi tanya, ya Jibril, ini bau wangi siapa ni? Apa pasal bau wangi? Kita kalau bau wangi mula risau. Apa ini simpang malaikat 44 ni? Pasal pula simpang malaikat? Simpang syaitan tu. Eloklah berdamping dengan malaikat. Yang kedua saya nak tanya, 44 tu datang dari mana? Cukup panjang orang Melayu mereka. Awak tak ada tinggi ngajinya, tapi lepas juga ke Syria, lepas juga ke Mesir, tak pernah rumah dia menyebut 44. Gamar ni pasal dalam pantai 44 hari je mau. Ilham dari mana tak tahu tak. Jadi disebut oleh Jibril, hadhihi raihah ruh Masyitah binti Fir'aun asy-syahidah. Ini sebenarnya adalah wangian roh yang mati syahid, iaitu tukang sisir, tukang sikat anak Fir'aun. Apa sih pula dibawa, ya? Maknanya yang tersiratnya sebagai satu suntikan semangat. Tak apalah orang Taif tak mau, orang Mekah tak subur, tak apa. Pertahankan akidah, pertahankan perjuangan dan dakwah. Ini Masyitah berada dalam istana kezaliman, tapi dia sanggup mempertahankan perjuangannya dan kebenarannya, walaupun jasadnya direbut, tapi jiwanya tetap teguh. Maknanya seolah-olah memberi isyarat kepada Nabi, janganlah rasa lemah, janganlah rasa putus asa, ya. Benalah semula kekuatan daripada perjalanan kamu merasakan bagaimana kehebatan Masyitah mempertahankan akidahnya, kepercayaannya dalam istana. Bukan ada pengikut, tak ada pengikut. Sedangkan Nabi masih ada para sahabat as-sabiqun al-awwalun, pioneer, sahabat-sahabat yang awal tu masih ada, walaupun tak ramai, 100 orang je yang beriman dengan Nabi. Sebab hijrah tu tak sampai pun 100. At least ada juga pengikut. Ada pun Masyitah rasa tak ada pengikut, namun dia bertahan dengan prinsip. Ini lagi satu suntikan dia. Kemudian dibawa ke Tur Sina. Dibawa ke Tur Sina. Ini babu Isra, ya. Perjalanan melintang ni dipanggil Isra, ya. Perjalanan secara maknanya horizontal ini disebut sebagai Isra. Bawa pula ke Tur Sina, tempat Nabi Musa berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh ia adalah tempat yang muqaddas, tempat yang suci. Maknanya kamu, wahai Muhammad, bukan sendiri dalam perjuangan. Rombongan ada bersama dengan kamu yang kemarinnya berdepan dengan kemungkaran, kezaliman yang dahsyat, iaitu Fir'aun. Tara-tara Abu Jahal, Abu Lahab tak setanding dengan kejahatan, ya, iaitu Fir'aun. Oleh kerana itu Nabi Musa boleh bertahan, maka kamu kena bertahan. Dibawa ke Baitul Laham, tempat Nabi Isa dilahirkan. Sekali lagi satu suntikan bahawa bagaimana dia dikejar oleh pengikut-pengikutnya yang nak membunuhnya, tetapi dia bertahan, ya, dia bertahan. Dan in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Sudahnya diangkat, bal rafa'allahu ilas sama wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka gagal membunuhnya, mereka tidak mensalibkannya. Bal rafa'allahu ilas sama, bahkan Allah angkat dia ke langit, ya, supaya maknanya nanti akan turun semula melaksanakan pemerintahan mengikut syariat Nabi Muhammad dan membunuh Dajjal bersama dengan, maknanya dia akan bergabung bersama dengan Imam Mahdi dan akan memerintah
selama 40 tahun dengan penuh keadilan mengikut syariat Nabi Muhammad. Jadi setengah orang tu dia kata, macam mana kita ni weh, tak? Kenapa? Lama dia terdekat dah kiamat ni. Mana pula Nabi Isa pun tak ada lagi. Kampung kita ni, taman kita ada Isa Itu Isa mana? Tak? Imam Mahdi dah ada. Dia memang dah jadi imam. Lepas tu namanya Mahdi. Ya Allah, nama kali pula itu dia. Nama kali pula itu dia. Jadi pada sangat dia mengatur 12 tahun 2012 kalinya yang beranak yang kahwin dan bundaknya atau so campur. Pasal urusan kiamat ni bukan urusan Nabi, bukan urusan kita. Ini adalah urusan istaghfirullah, maknanya disimpan untuk Allah Taala. Kita jangan campur, jangan pandai-pandai. Lainkan ceritanya, masuklah pula Nabi ke Masjidil Aqsa. Itu dia. Jadi maknanya sebelum sampai ke platform Masjidil Aqsa tu ada persigahan untuk memberikan suntikan-suntikan perjuangan. Apa maksudnya? Islam mesti dianut dalam bentuk perjuangan. Islam bukan hanya amalan peribadi. Dia bukan personal and ritual, Dia bukan semata-mata amalan peribadi, tetapi Islam ini mesti dianut dalam bentuk perjuangan, dalam bentuk jamaah yang berjuang. Itu maksudnya satu isyarat yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke Masjidil Aqsa, udah ramai nunggu. Arwah nabi-nabi sudah turun daripada alam malakut. Alam malakut ni alam yang tak boleh dicerap oleh panca indera. Al-arwah junudun, kata Nabi, mujannadah, adalah roh-roh itu. Kalau satu roh, kalau banyak arwah, tentera-tentera yang boleh dikerahkan. Al-arwah junudun mujannadah, maka dia adalah tentera yang boleh dikerahkan arwah ini, arwah aulia, arwah anbiya turun untuk menerima kehadiran khairul bariyah, iaitu manusia yang sebaik-baiknya, sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu kepada segala nabi-nabi. Jadi mesti datang, mesti semuanya dikerahkan untuk menyambut kehadiran Ibnu Saleh wa Ibnu Saleh, hamba yang saleh lagi anak yang saleh. Terus ditolak untuk jadi imam. Nabi ditolak ke depan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Adam, ditolak ke depan untuk menjadi imam. Di sinilah kita kata bahawa al-arwah junud, kata Nabi, tentera adalah roh-roh itu bagaikan tentera al-mujannadah yang boleh dikerahkan. Sebab itulah kita kadang-kadang dalam mimpi kita, kadang-kadang kita tak tahu di mana kita dibawa. Kadang-kadang berjumpa balik dengan kawan-kawan, kadang-kadang berjumpa balik, kita tak boleh nak set mimpi kita ni. Sebab apa? Dia adalah ibarat tentera yang dikerahkan. Walaupun isteri kita cuba nak berbincang dengan kita, abang, kita ialah mimpi sama, abang. Itu nak ke mana? Katanya mula kita buat umrah. Tengok isterinya sampai, kita tahu dia ni tak ada. Pun dia dah depan pisang kelah, isi pok. Cukup tak rasa penuh. Ini saja contoh. Bukan ada orang sini, ni orang pasir tengok no. Kita cerita. Jadi roh ni kita kata alam yang maknanya luar biasa, yang kita tak boleh, kita tak boleh nak terobos masuk, kita tak boleh nak terobos masuk. Al-arwah junudun mujannadah. Kemudian berangkatlah semula mengambil tempat di alam malakut. Perkataan malakut bukan asing kepada kita. Dalam surah Yasin, subhanalladzi biyadihi malakut, ada ayat mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Alam mulk yang kita nampak ni, matahari, bintang semua ni, itu alam al-mulk. Ada alam yang kita tak nampak, yang disebut sebagai alam malakut, alam yang mengatasi langit dunia, yang disebut Baitul Izzah. Sebaliknya sampai ke langit kedua, ketiga, sampailah ke Baitul Ma'mur, ke Sidratil Muntaha, Al-Jannah dan sebagainya. Jadi maknanya disuruh balik semula ke tempat masing-masing. Al-arwah, al-arwah ni dikembalikan semula ke tempat masing-masing di alam malakut.
bila mana Nabi nak berangkat urija, ya, mi'raj, bila mana nak adanya pengembaraan secara vertikal, menegak, bagi minum dulu itu biasa pun. Kita pun orang tua kita ya, bila mana kita nak berangkat balik Kuala Lumpur ke mana ke, air minum dulu. Tak baik tak minum katanya ya. Dulu. Jadi Nabi pun begitulah, dihidangkan ya, dikatakan bi khamrin wa laban wa asal fakhtartul khamar faqala Jibril laqad ikhtartal fitrah wa in ikhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuka. Ya, kata di Jibril ya, bila mana Nabi dihidangkan 3 minuman. Satu itu ialah maknanya khamar. Ya, malu kerap unda letak jenis tempat dulu ya, TV2 ya. Mau TV2 dulu ada iklan malu kerap unda letak jenis tempat. TV2 dulu ya. Dulu TV1 pun ada spot tahu-tahu. Gini je kita masa itu terlentang je neka berapa nombor naiknya dah. Ya Allah, masih tu ranjung no. Bukan tahu semayang-semayang jamak ni tak ada. Kalau pergi rombongan lepau tak semayang. Udah pergi Tok Komulok pula dah. Syarat sah pergi Pulau Pinang masa tu Tok Komulok apa dia buat? Apa dia ronjang kena cakap orang dah. Apa dia buat? Pergi ke mana Tokong tu. Sayyidina Ali yang boleh dapat karamallah wajhah, moga Allah memuliakan wajahnya. Pasal dia tak pergi Tokong, dia tak tengok pun berhala-berhala yang ada di keliling Kaabah. Ini dah asal pergi pun dah sehingga Tokong sampuk tom tak. Dah pergi ke Pulau Pinang, tinggal pula Tokong nak ngirakan pagoda tu berapa anak tangga. Syarat sah pergi rombongan Pulau Pinang masa tu ya. Pasal itulah masa itu kita dibenar keren hati kita. Itu yang Pok Kiai sesaja masa itu. Campur masa tu ya. Balik cerita kita ya. Lalu Nabi pilih bukanlah khamar, Nabi pilih laban iaitu susu, dan tidak pilih asal iaitu madu. Maka apa komen daripada Jibril sebagai pengasuhnya? Laqad ikhtartal fitrah, engkau telah memilih kesucian. Wa in ikhtartal khamar, kalau engkau pilihlah khamar, maka nescaya sesatlah engkau, sesatlah umatmu. Sampai sekarang tak settle masalah Arab. Ya apa? Kalau kita tengok 7-Eleven, kalau kita tengok yang supermarket 99 tu, ada buka-buka je ada benda tu. Tak selesai lagi kita ya tak? Jadi maknanya sebenarnya inilah yang menjadi punca kepada pelbagai jenayah, banyak kerana pengaruh alkohol tadi ya. Malangnya kita nak menyambut berkali Isra wal Mi'raj, tak selesai. Dan saya tengok kempen anti rokok tu melampau-lampau. Rokok tu ada lagi perbahasannya ya, di antara haram dengan makruh. Ni yang dah jelas haram ni. Tak ada pun kempen anti arak ya. Kalau rokok tu billboard besar-besar, tak nak, katakan tak nak. Ada patok sampai minta. Tak awak tak jauh betul. Katakan tak ada, udah patok aja. Sebagi yang penuh tu. Jadi itu ya, mata dapatnya. Jadi maknanya bukan geliga, gedidi ya, gedidi. Yang itu boleh tu, kalau yang tak faham tu dia gedidi. Jadi Nabi pun dibawalah berjalan urija bi lailatul isra ila sama'il ula, ataupun kepada langit yang pertama. Fastaftaha, lalu Jibril minta supaya buka pintu langit. Punya langit ni ada pintu-pintu. Bukan boleh masuk tanpa kira. Lalu ditanya, aqad ba'atha ilaihi, adakah dia telah diutuskan? Has he been called by Allah, maknanya adakah dia dipanggil oleh Allah? Qad ba'atha ilaihi, adakah dia telah diutuskan untuk berjumpa dengan Allah? Na'am, qad ba'atha ilaihi, ya sungguh dia telah diutuskan untuk berjumpa dengan Allah. Marhaban bibni salih wa abdi salih, selamat datang kepada hamba yang soleh dan anak yang soleh. Maka diberi bila dibuka pintu tu nampaklah seorang laki-laki yang susuk tubuhnya besar ya, dan rambutnya keriting. Lalu ditanya kepada Jibril, siapa tu wahai Jibril? Hadza abul bashar, itulah ayah kepada seluruh manusia ni. Ya,
Adam alaihi salam. Lalu Nabi tengok Adam ini sibuk apa? Sedang menerima kehadiran al-arwah. Roh kita ini setelah disoal oleh Munkar dan Nakir akan diangkat ke langit dan diterima oleh ayah kita, iaitu Abul Bashar, bapa kepada segala manusia. Kita ini adalah Bani Adam, anak cucu, children of Adam. Maka diterima. Bila mana roh tu berbau wangi, maka Sayyidina Adam AS gembira dan persilakan naik ke langit kedua, ketiga, sampailah ke langit yang ketujuh. Bila roh itu busuk, roh seorang yang fasik, roh seorang yang kafir, yang durhaka kepada Allah, maka baunya busuk dan Sayyidina Adam berasa duka dan marah. Pulangkan semula, katanya, ke kuburnya, bukakan baginya bersama dengan roh yang jahat-jahat, dan bukakan baginya kawah daripada kawah neraka. Himpunkan dia dengan yang jahat-jahat. Itu maknanya perjalanan al-arwah junudun mujannadah, sebagai tentera yang boleh dikerahkan ke sana kemari. Ya. Naik pula ke maknanya langit yang kedua bersama dengan Jibril. Saya terpaksa ringkaskan, kalau nak kiranya dah habis dah end of kita ni. Kalau ada siapa merepot, saya tak tahu, tuan-tuan dia bayar saya juga dah. Pasal Cik Wan sebut tadi, maknanya masa yang terbuka. Sampai langit yang kedua, fastaftaha Jibril. Jibril minta buka, maka kelihatanlah dua Nabi, iaitu Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Ya, merah-merah, ya, muka-mukanya kemerah-merah, putih-putih kemerah-merahan. Maklumlah, Nabi Isa ni orang Palestin, orang Lebanon. Oh Allah weh, memang lawa-lawa orangnya. Kalau bahasa Peraknya cair ketik. Saya pun duduk di Syria, saya tahulah. Campur, santap sirih berkaca-kaca, minum air terbayang-bayang. Saya baik dia tak sangkut. Kalau sangkut di 20, mak jangan buat pasir, jangan buat pasir. Baik, ini cerita kita. Tapi ada juga student yang sangkut, tapi dia berkahwin dengan orang Kurdi, Syria Kurdi. Ada juga student yang sangkut, berkahwin dengan Syria Iran, berkahwin secara nikah mut'ah. Tapi kawan kita ni tak maunya mut'ah, dibawa dia balik ke Terengganu. Mana maunya mut'ah, katanya. Kenapa? Keninnya bertemu, katanya. Kenin orang Syria Iran tu dah bertemu, takkan nak mut'ah bawa balik dari tengah. Smuggle lah, smuggle lah. Itu cerita lama, tuan-tuan. Cerita-cerita ni kadang-kadang keluarga pun tak tahu, ya. Kan kita berceramah di sana sini, orang tahu, ya. Siap keluarga kadang-kadang, ya. Balik cerita kita, ya. Balik cerita kita. Maka jumpalah, maknanya setelah itu naiklah langit yang ketiga. Sama juga, Abu Isa ilayya, adakah dia telah pun diutuskan untuk dipanggil berjumpa dengan Allah? Na'am, qad bu'isa ilaihi, ya, maknanya telah pun dipanggil dia untuk menghadap Allah. Dan langit yang ketiga berjumpalah dengan Nabi Yusuf. Itu dia, lawa dia tak tahu nak ngapakan. Sebab Nabi Yusuf, tuan-tuan pun tahu, ya, macam mana orang-orang perempuan bila tengok Yusuf udah terheri-heri tangan, udah tak sedarkan diri. Mak kata nama, ma hadzal bashar in hadza illa malakun karim. Welo, apa? Ini bukan orang ni, apa? Rasanya malaikat ni. Dalam itu dia mengerih ni apa dah terheri tangan dia murid. Itu usuk. Dia tak? Bukan usuk Santorian tu, bukan. Dia tak? Berpasir tak? Dan orang Melayu tu mengubah. Elok Yusuf udah usuk, elok Rafi'ah udah Fa'ah. Ya Allah, asalnya Rafi'ah, darajatal aliyatan Rafi'ah. Atau kita ni tak ada fa jadi fa, tak ada ain jadi hamzah, itu Rafi'ah tu. Sudah ni Fa'ah, dah sekali cukup tak ngaji. Cukup tak ngaji. Bila sampai, maknanya sampai ke langit yang keempat, jumpalah dengan Nabi yang mula-mula menulis dengan pena. Allama bil qalam, allama al-insan ma lam ya'lam. Nabi Idris, dari sudut sejarahnya, mula-mula menggunakan pena. Sampai langit kelima, Nabi Harun. Sampai langit yang keenam, Nabi Musa. Ini penting.
dengan sebab Nabi Musa punya nasihat dan pandangan kedua yang diberikan kepada Nabi dah, yang kita semayang 5 waktu. Mengkala tidur, tak bayang kalau 50 waktu saya bahagikan dengan 24 jam, setengah jam satu, baru nak makan laksa perak, Allahu Akbar, Allah tak, sehingga pula bubur perak, Allahu Akbar. Bila nak makan bubur, bila makan laksa, baru nak noreh, Allah. Itu dah setengah jam satu. Jadi anak buah boleh memberikan pandangan pada penghulu. Ya, maknanya isteri boleh bagi pandangan pada suami, anak boleh bagi pandangan pada ayah. Maka begitulah, ya, Nabi boleh terima pendapat kedua daripada anak buahnya, iaitu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, laqad istakhbartu, sungguh aku telah pun ada pengalaman bersama dengan Bani Israel. Falam yasbir, tak sabar mereka. Innahum la yutiquna zalika, mereka tak akan sanggup 50 waktu. Is'alit takhfif, minta lagu tu 4 hari turun naik tu, minta je lah, daripada 50, 40, 30, 20, last tu jadi 5. Lagi sekali Nabi Isa bagi pendapat yang kedua. Apa maknanya? Dalam hidup kita ni tak ada malunya, tak boleh pula kita rasa hina bila mendengar pendapat yang kedua. Second opinion itu, ya tak? Maknanya Nabi dengar pendapat yang kedua daripada isterinya, ya tak? Nabi dengar pendapat yang kedua. Jadi mendengar pendapat kedua ini, walaupun mungkin lawan berfikir, tetapi lawan pendapat, tapi dianya adalah kawan berfikir. Sebab itu tuan-tuan peringatkan bagaimana selamatnya Temasek Singapura. Bukankah dengan akal budak yang memberikan pendapat, tuanku, ampun tuanku, daripada tuanku suruh habis rakyat-rakyat kita ni mati, tuanku. Atau macam mana Nadir nak buat? Cakap perak, opennya ada. Kita di Temasek ni, tuanku, banyak lagi tak? Pisang mori ada, pisang hutan ada, pisang awak ada. Ada? Takkan nak makan pisang pula? Ya Allah, tuanku, tebang le pisang tu. Lepas tu kita bawa lah ke pantai Temasek ni. Tengah hari panas gate tu, kata dia, ya. Tengah hari Rembang tu, kita letak di batang pisang ni. Bila todak tengok, tak? Maknanya dia batang pisang mau meleleh air liur dia. Dia tojak je daripada batang pisang tu. Lepas tu nak buat apa, Nadim? Lepas tu kita buat dah masuk 3 rasa. Itu cerita saya tambah, jadi nak dedakkan lagu. Jadi akal budak, ya, la tanzur ila man qala wanzur ila ma qala. Jangan dipandang kepada siapa yang berkata, pandang kepada apa yang dia kata. Relevannya dia bercakap itu, maknanya daripada dikorbankan rakyat Temasek tu, habislah. Sudahnya selamat Temasek dengan akal pendapat yang kedua. Ada pembesar yang dengki tadi, yang tak dibedah, maknanya hatinya tak dibersih. Weh mak, katanya, budaknya kenit lagi dah cerodek. Ya tak? Habis kita Menteri Nikah Kahwin mula risau, Menteri Mangku Bumi dah risau, Menteri Bama Bendahara dah risau. Ada berlakulah karakter assassination, ya tak? Kata kita, iaitu membunuh watak-watak. Sebab itu sampai sekarang, ya tak? Perangai tuaju dia, bukan nak boleh ada orang cerodek. Dalam masyarakat ni, kalau ada orang cerodek, kita nak cari jalan macam mana nak dia supaya tak ada dalam masyarakat. Biar orang tengik je naik. Sebab itulah falsafah sakit, siapa sakit naik atas tu, itu yang berlaku. Enjit semut, siapa sakit, yang banyak naik ni yang sakit dah. Itu yang kita sakit di bawah ni. Ustaz dah molek lah itu. Hati jiwa juga. Tak tahu dia teman. Sampai dalam langit yang ketujuh, ya, bersama dengan Abul Anbiya, bapa kepada Nabi-Nabi, iaitu Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Ya, demi sesungguhnya Nabi telah melihat Jibril kali kedua apabila sampai ke Sidratil Muntaha, indaha jannatul ma'wa, adanya syurga. Rupanya diperlihatkan setelah adanya takhalli, pembersihan, kemudian adanya tahalli, masukkan ikhlas,
masukkan sabar, masukkan tawadhu, merendah diri, barulah dapat tajalli. Ingat tu, barulah dapat ilmu-ilmu. Ya, setelah kita takhalli, bersihkan hati daripada mazmumah, tahalli, masukkan sifat-sifat yang mahmudah, yang baik, yang sabar, yang redha, ya, yang ikhlas itu, kemudian barulah dapat tajalli. Itu dia, ilmu-ilmu yang tak disangka Allah bagi pada kita, ya. Nak kira ngaji tengah bukannya pandai juga, tapi oleh kerana dia bersihkan hatinya, Allah ajar dia. Jadi orang yang pandai, kalau hatinya kotor, tak akan dapat ilmu, ya, tak akan dapat ilmu. Sudahnya dapatlah Nabi, ya, maknanya di situ bagaimana pandangan-pandangan yang luar biasa diperlihatkan kepadanya. Wa ma ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnatan linnas. Tidaklah kami tunjukkan kepada kamu pemandangan-pemandangan yang luar biasa itu kecuali untuk menguji manusia, siapa yang beriman dan siapa yang tidak mau beriman. Nampak malaikat Malik, tak? Nampak malaikat yang jaga neraka. Haram nak senyum. Haram nak senyum. Saya mak kita kalau wadah penjara kan kena ada bisik sikit. Wadah penjara dia nampak, tak? Nampak maknanya dia nampak darah sikit. Bisik kalau lebat dapat alam. Dia nampak garang sikit, ya. Jadi malaikat Malik ni tak ada senyum, tak ada nyongin-nyongin. Ya, Nabi bagi salam, dia jawab salam, Waalaikumsalam. Rupanya senyuman ni suatu nikmat, ya. Sebab itu seniman bujang lapuk, bila dia masuk dalam hospital kan tak nak keluar. Apa? Ada dah nurse ni tengok nyongin je. Jadi kita kalau jatuh pokok, tiba-tiba ada anak dara senyum pada kita, hilang sakit kejap weh. Rupanya senyum ini satu nikmat. Maka malaikat Malik tak andoknya senyum, supaya maknanya kemuncak, maknanya kita kata penderitaan dan siksaan itu akan dirasakan, ya, apabila orang itu tidak senyum, maka menyebabkan ahli neraka itu terseksa dengan sungguh-sungguh. Maka kata Nabi, urijabi lailatal mi'raj wa marartu bi qaumin. Maka aku di-mi'rajkan dan aku lalu pada kaum, iaitu dalam neraka itu, ya, bi qaumin azafiruhum min nuhas. Ya, aku tengok ada kuku-kuku dema daripada tembaga, min nuhas, ya, yakhshimuna, dan mereka mencakar, ya, mereka mencakar wujuhuhum wa suduruhum, ya, mereka mencakar dada mereka dan mencakar kulit-kulit muka dema. Haula ya Jibril, wahai Jibril, demo ni siapa? Benda ni belum berlaku lagi, tuan-tuan. Tapi ini dipanggil tajalli. Benda ni belum berlaku lagi, tetapi sebagai suatu pengajaran, sebagai satu kritikan kepada kita, ya, supaya kita mengambil pengajaran. Lalu ditanya, man haula'i ya Jibril? Maka kata Jibril, haula'i ummatuka alladzina ya'kuluna luhumun nas. Mereka adalah merupakan umat kamu yang di dunia kemarin memakan daging-daging manusia. Mak, kita tak sanggup makan daging manusia, ya. Sebab itu kita kemarin bila timbul soal kartel dulu, mula kita risau nak makan daging, ya. Stop, tidak tak makan sate apa semua, ya. Risau kita. Dalam masa yang sama, apabila kita terlibat dengan umpatan-umpatan, kita sedang memakan daging manusia. Tak nak sangat daging kartel ni tadi, rupanya kita sedang memakan daging manusia bila kita terlibat dengan mengumpat ni tadi. Jadi haula'i ummatuka alladzina ya'kuluna luhumun nas, mereka yang memakan daging-daging manusia. Apa maksudnya? Mereka yang terlibat dalam dosa besar mengumpat. Ya, atau dikatakan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu, dalam surah Al-Hujurat. Takkah kamu makan daging saudara kamu yang sudah menjadi mayat? Tentu kamu tak suka. Maka demikianlah orang yang terlibat dengan umpat-umpatan. Urijabi lailatal mi'raj famarartu biqaumin. Sungguhnya aku telah dibawa mi'raj pada malam tersebut, lalu aku lalu di suatu perkumpulan manusia,
Dan aku melihat mereka itu disebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mereka itu yakuluna luhum an-natinah, maknanya mereka memakan daging-daging yang busuk. Siapa pula demo ni? Di samping mereka itu ada daging yang segar, daging yang elok, ngapa pula ngambil daging yang busuk, yang bulat ni? Maka kata di Jibril, haula'i qaumuka allazina, mereka yang semasa di dunia kemarin, indahum azwaj al-halail, yang halal, walakinnahum yuhibbuna zina, yuhibbuna al-bigha, mereka yang suka berzina, mereka yang suka mengambil pelacur sebagai teman tidurnya. Maknanya ada dah isteri, dia nak merasa yang lain pula, main tukar selera, tukar pula dah husband pula dah ada. Memang dia macam pesing. Yalah, udah tukar isteri, udah tukar husband, sporting benar kata demo ya. Sporting benar. Apa tak kira dulu apa itu dah kan. Tahun 60-an tu, ya Allah, hancur kita. Tahun 60-an dia. Apa tak kira masa tu. Jadi maknanya di sini, apa maksudnya daging yang segar, yang elok, yang dia tak mahu tu, iaitu isteri-isterinya yang soleh, isteri yang solehah, yang halal, tapi dia hendak isteri orang lain. Dia hendak, maknanya habuan yang tak soleh itu. Maka kesannya di akhirat nanti dia akan memakan daging-daging yang busuk. Wa marartu bi qaumin wa ra'aituhum, dan aku lihat mereka ketika aku melalui satu kaum di dalam neraka itu. Yasbahuna bin nahrin, mereka itu berenang di dalam sungai, ya. Wa yalqamuna al-hijara, lalu mereka memakan batu-batu yang ada dalam sungai itu. Lalu ditanya kepada Jibril, siapa mereka ni wahai Jibril? Inilah umat kamu di dunia, menjadi akalur riba, mereka mengambil kesempatan daripada kesusahan orang, memberikan hutang, memberikan pinjaman dengan mengenakan bunga-bunga. Nama ni sedap ya, pinjaman komuniti. Wah, tukar sikit nama ya, daripada alum tukar jadi pinjaman komuniti. Padahalnya di belakangnya adalah riba. Allahu Akbar. Ya, peminjam-peminjam berlesen dan sebagainya. Maka kesan buruknya adalah mereka kaya raya di atas penderitaan orang lain. Maka di akhirat esok mereka akan berenang dalam lautan darah dan memakan batu-batu di dalam sungai yang berdarah itu. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Ringkas cerita, Nabi pun turun sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa suruh minta lebih kurang. Alhamdulillah dapat ada 5 ya. Bila turun semula ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, tidak terus ke Masjidil Haram. Ada signifikannya. Apa signifikannya? Kiblat yang pertama dan kiblat yang kedua dipanggil ulal qiblatain ya. Nabi itu dipanggil imamal qiblatain. Nabi itu adalah imam kepada 2 kiblat. 17 bulan Nabi menghadap ke Baitul Maqdis ya, ke Masjidil Aqsa. Jadi maknanya sembahyang ini ada kiblatnya, dan menerima imaduddin, tonggak agama itu di langit. Kalau perintah yang lain itu di bumi, perintah haji, perintah zakat, itu perintah puasa, itu turun ayatnya ke bumi, kutiba alaikumul siyam dan sebagainya itu. Tapi dalam bab imaduddin, tonggak agama, tidak turun. Sebaliknya Nabi sendiri terima. Sebab itulah fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Binasalah, celakalah, akan masuk dalam satu lubang yang di dalamnya ada nanah dan darah ahli neraka. Itu maknanya wail. Asal makna wail ialah binasa, celaka. Tapi lagi satu makna wail ialah lubang yang ada di dalam neraka Jahannam sedalam 70 tahun baru sampai ke dasar, dan di dalamnya penuh dengan darah dan nanah ahli neraka bagi orang yang tidak mengerjakan sembahyang, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai daripada mengerjakan sembahyang. Jadi kita berjaga-jaga anak pinak kita dalam bab sembahyang ini ya, supaya kita tidak termasuk di kalangan
orang yang wailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sembayanglah di Masjidil Aqsa, lagi sekali turun al-arwah, kemudian balik semula ke Masjidil Haram, ya, sembahyang pula, kemudian balik ke rumah Ummu Hani. Tak boleh balik ke rumahnya, ya, pasal bahaya balik ke rumah Ummu Hani. Atau Ummu Hani tanya, ke mana ya Rasulullah? Ke Masjidil Aqsa. Melopong dia, atau Rasulullah nak cerita kepada yang Quraisy ni, mesti kata ulil haqq walau kana murran, katakanlah yang benar walaupun pahit. Kata dia Ummu Hani, tak payah dia cerita kenapa yang ada punya dah tak terima ya Rasulullah. Nabi kata tak, mesti diceritakan. Buka dah pintu, buka pintu, tengok CNN dah sampai, CNN Abu Jahal dah sampai. Muhammad, ada ke semalam turun wahyu? Nabi Muhammad kata ada. Semalam aku pergi ke Masjidil Aqsa. Dia pun tepuk tangan. Kena kamu dengan aku kali ni. Tak apa-apa, ya aku gimpunkan orang. Aku ambil permit semua, aku cari PA system aku semua. Aku jadi host katanya. Ya aku nganjurkan, kamu datang je berlaku dia. Kali ni betul kamu doanya. Kena kamu kali ni dengan aku ya. Itu perasaan Abu Jahal. Amru ibnu Hisham, nama sebenarnya ialah Amru ibnu Hisham, tetapi yang benar tetap benar, tak boleh disembunyikan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan kita mengelirukan di antara hak dan dengan yang salah ataupun yang palsu. Maka al-haqqu ahaqqu an yutaba, yang benar itulah yang berhak untuk diikuti. Dah dia ceritanya tentang bagaimana dia pergi ke Masjidil Aqsa. Ada seorang tu bertanya, kalau betul lah engkau pergi ke Masjidil Aqsa, ceritakan kepada kami berapa pintunya, berapa tiangnya, di mana kedudukannya. Tiba-tiba Allah tajalli, ya, Allah buka di hadapan mata Nabi Masjidil Aqsa. Mudah Nabi bercerita satu persatu, ya. Lalu tiba-tiba Abu Jahal kata, tak selesai kerja kita, aku nak pergi jumpa Abu Bakar. Kali ni pastinya Abu Bakar tak akan percaya dengan Muhammad ni. Dia ingat kalau dapat, ya, dipatahkan tulang belakang pengikut Nabi ini, iaitu Sayyidina Abu Bakar, dia akan dapat maknanya menangani dan dapat mengalahkan dakwah Nabi. Sampai ke Abu Bakar kata, kalau dia bercerita dia pergi ke langit pun aku percaya. Ya, maknanya tak usah kata pergi ke Masjidil Aqsa, kalau dia bercerita dia pergi ke langit pun aku percaya. Daripada situlah Sayyidina Abu Bakar dapat gelaran As-Siddiq. Turun ayat Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana jemputan. Mohon maaf di atas kekurangan. Mudah-mudahan, ya, kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.